Dan dengar hai ini cerita, moga menjadi santapan jiwa. Banyak pengajaran yang kita terima, jadi pedoman di hari muka. Hormat menghormati haruslah ada, tanamkan semangat sayang negara. Warisan bangsa jangan dilupa, banyakkan doa aman Malaysia. Sahabat-sahabat janganlah masa muka, bergurau senda ahai kita gembira. Sahabat-sahabat janganlah masa muka, bergurau senda ahai kita gembira. Sahabat-sahabat, 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 sahabat kita. La 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 la. Tidaklah kita. Manalah semut ni? Semut. Semut. Mana semut ni? Tu dia. Assalamualaikum, Nyek. Waalaikumsalam. Kita nak pergi jumpa dengan sahabat-sahabat kita. Siapa sahabat kita minggu ni, Semut? Pada episod kali ini, kita akan berkenalan dengan sahabat kita Sang Beruang. Dalam episod ini ada banyak segmen-segmen yang menarik dan pasti kawan-kawan kita suka. Dalam segmen mengenal sahabat minggu ini, kawan-kawan akan mengenal sifat, bentuk dan asal-usul beruang. Lagu beruang pun menarik juga tahu. Tak sabar-sabar nak tengok kawan-kawan kita menyanyi dan menari. Dalam segmen cerita peribahasa, kita ada wayang kulit. Peribahasa kita kali ini ialah bagai au dengan tebing. Maksudnya saya tahu. Tolong menolong antara satu sama lain. Macam kita berdua ni, betul tak? Betul. Segmen tahukah anda, sahabat-sahabat kita akan menceritakan kajian mereka mengenai perkara unik tentang beruang. Segmen kerap tangan saya berkonsep sahabat ni saya suka-sukalah sangat. Menggunakan bahan-bahan kitar semula, kita boleh buat kerap tangan beruang dari cawan Astaghfirullah. Pelik juga ya. Wah, segmen kita bagus-bagus belaka kali ini. Sekarang mari kita saksikan beruang sahabat kita. Semut. Kawan-kawan tentu kenal saya. Sayalah beruang. Kami beruang adalah mamalia besar dari keluarga Ordocarnivora. Maknanya kami ni memakan daun-daun dan daging. Kami memiliki 4 kaki. Setiap kaki dilengkapi 5 kuku yang tajam dan panjang. Kuku tersebut dapat kami gunakan untuk memanjat pohon, menggobek sarang anak-anak dan sarang lebah, menggali akar atau menangkap ikan. Lihat bulu kami ni panjang dan kasar. Ada yang berwarna putih atau krim, hitam dan putih. Ada juga yang hitam atau perang satu badan. Sebagai contoh, beruang Amerika hitam mungkin saja berbulu hitam. Ada yang coklat kemerahan atau hitam kebiruan. Kami memiliki 32 hingga 42 batang gigi. Ini tergantung pada spesies kami. Gigi kami tidak dikhususkan untuk membunuh mangsa. Tidak. Gigi taring kami relatif kecil dan umumnya digunakan untuk memotong makanan sahaja. Kami ini sebenarnya binatang yang comel. Badan besar tetapi memiliki ekor kecil. Kami juga mempunyai dera bau dan pendengaran yang tajam. Jika musuh datang mengganggu, kami akan mengejar dengan kecepatan 50 km sejam. Laju tu! Pada semua spesies beruang, jantan lebih besar daripada betina. Kami boleh hidup sekitar 25 tahun hingga 40 tahun. Lama tu. Beruang yang hidup di hutan lebih cepat mati daripada mereka yang hidup di kebun binatang. Kenapa ya? Yelah, musuh kan memang banyak di hutan.
Kami beruang juga dapat bergerak dengan fleksibel dan lincah. Kawan-kawan tahu tak bahawa kebanyakan beruang biasanya berhibernasi? Tahu tak tu apa? Maknanya tidur tanpa bangun selama musim dingin. Jadi, kawan-kawan harus selalu ingat untuk bersyukur kepada Tuhan atas nikmat dan keindahan di sekeliling kita. Jika kawan-kawan ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi mengenai kami, rajin-rajinlah berkunjung ke perpustakaan. Ada beruang berbulu putih, ada beruang berbulu coklat, ada beruang berbulu hitam, memakan madu di dalam hutan. Beruang coklat, ia makan daging. Beruang putih, ia makan ikan. Putih coklat, hitam putih coklat. Ada beruang berbulu putih, ada beruang berbulu coklat, ada beruang berbulu hitam, memakan madu di dalam hutan. Beruang coklat, ia makan daging. Beruang putih, ia makan ikan. Putih coklat, hitam putih coklat. Beruang coklat, ia makan daging. Beruang putih, ia makan ikan. Putih coklat, hitam putih coklat. Ada juga beruang yang berwarna merah yang berada di zon kedai. Saya gurau ajalah. Baiklah kawan-kawan, cerita kita minggu ini tentang seekor beruang dengan seekor tikus. Kita saksikanlah. Hai. Cerita kali ini adalah bertajuk Beruang dan Tikus. Beruang ini tengah kenal akan tikus kecil yang lemah ini selama 8 tahun. Sepanjang berkenalan mereka ini tidaklah selalu berkelana bersama-sama, kerana tikus kecil itu lebih suka keluar bersama-sama haiwan-haiwan yang sama saiz dengannya. Haiwan-haiwan ini kecil tapi selalu tolong-menolong antara satu sama lain, tidak mengira balasan. Beruang hanya menegur dari jauh saja kerana dia mempunyai banyak urusan yang lain lebih penting, seperti menangkap ikan, mencari madu dan lain-lain lagi. Awak ni tikus, kesian saya tengok. Bila jumpa makanan terpaksa berkongsi ramai-ramai. Cubalah ubah sikap awak tu. Pergi usaha cari makanan sendiri, baru puas makan. Ini tidak. Bila kawan awak yang lain minta tolong sedikit, awak terpaksa tolong cari makanan untuk dia yang sakit. Bukan senang nak cari makanan dalam hutan ni. Awak tu dahlah kecil, lemah pula tu. Saya tolong kawan saya yang sakit ini kerana ikhlas. Ambil makanan ni, beri kepada kawan awak tu. Kasihan saya melihat awak begitu susah untuk mencari makanan. Pergilah beruang meninggalkan sang tikus bersendirian. Pada
keesokan harinya, tiba-tiba sang beruang sakit gigi. Dia melolong kesakitan. Aduh, sakitnya gigi saya. Aduh, sakitnya gigi saya. Sang tikus pun sampai. Jangan risau beruang, nanti saya akan cuba menolong awak. Buka mulut awak tu luas-luas supaya saya dapat lihat gigi mana yang sakit. Aduh, sakitnya. Terima kasih tikus. Terima kasih kerana mengurangkan kesakitan saya. Kita mestilah hidup bermasyarakat seperti peribahasa awur dengan tebing. Maksudnya tolong-menolong di antara satu sama lain. Contohnya, serumpun awur di tebing, tebing menumpangkan awur hidup dan awur pula mencengkam. Betul kata awak. Mulai sekarang saya mahu menolong kawan-kawan saya yang lain pula. Bagus. Itulah yang saya seronok dekat awak. Marilah sama-sama kita belajar tolong-menolong antara satu sama lain. Saya boleh dulu ya. Kawan-kawan, sekarang kita akan bersama Nyut dan Tak menceritakan keunikan sahabat kita, beruang. Tak? Ya. Awak tahu tak siapa sahabat kita minggu ini? Tahu. Ha? Beruang kutub. Beruang kutub? Ya. Saya bacakan dulu ya. Silakan. Tahukah kawan-kawan, beruang kutub dapat berjalan sekitar 25 km per jam dan melompat setinggi 6 kaki ke udara. Bulu beruang kutub terdiri dari lapisan bulu tebal dan ditutupi oleh lapisan luar rambut. Bulu-bulu di bawah muncul dalam nuansa putih yang transparan. Bulu-bulu yang transparan membuat beruang kutub hampir tak terlihat pada sinar inframerah. Semua beruang kutub adalah kidal. Lebih dari 300 orang setahun yang dibunuh oleh beruang di seluruh dunia dan banyak lagi yang diserang. Mereka boleh membesar setinggi 2 meter dan beratnya mencapai 250 kilogram. Beruang kutub merupakan perenang yang handal kerana dapat berenang sejauh 60 km tanpa berhenti-henti. Ketika musim sejuk datang, mereka tidak tidur dan baru bangun ketika cuaca menjadi panas. Kelenjar minyak pada kulitnya dapat meminyaki bulunya dengan baik sehingga tahan air dan membuat tubuhnya tetap kering selama berenang. Sementara beruang jantan tinggal di atas bongkahan-bongkahan ais dan terapung-apung di laut sekitar 150 km jauh dari pantai. Awak tahu tak? Kulit beruang kutub sebenarnya hitam. Bulunya berwarna bening dan tampak putih di salji. Kelakar kan? Tak. Nampaknya sekian saja info kita untuk kawan-kawan kita tentang beruang kutub. Kita jumpa lagi. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum, apa khabar semua? Pada hari ini, Farah akan mengajar kawan-kawan semua membuat beruang putih yang diperbuat daripada cawan styrofoam. Bahan-bahannya ialah beberapa cawan styrofoam, cellophane tape, gunting, 2 mata Google.
Sekarang, cara-cara membuatnya ialah kita gunting yang di bahagian atas. Ni bahagian badannya dulu ya kawan-kawan. Gunting, gunting. Kita tidak memerlukan bahagian yang bawah. Sekarang ni kita akan membuat bahagian kepala beruang dulu. Telah pun siap. Guntingkan di tepi. Bentuk muka beruang ialah berbentuk tiga segi. Telah pun siap. Sekarang kita akan mengguntingkan bahagian mulutnya. Bahagian mulutnya berbentuk bulat. Inilah hasilnya. Sekarang di bahagian tangannya pula. Beruang mempunyai dua belah tangan. Kita akan mengguntingkan satu persatu. Satu dah siap. Telah pun siap kedua-dua belah tangan beruang. Kita gunting bahagian telinganya kedua-dua belah. Telah pun siap kedua belah telinganya. Setelah selesai kesemua bahagian-bahagian beruang, sekarang kita menggabungkan keseluruhnya. Mula-mula kita ambil kepala dan lekatkan menggunakan cellophane tape di atas ni. Kemudian kita melukiskan hidungnya berbentuk tiga segi. Dan warnakan di dalamnya. Tarik ke bawah. Kita akan lekatkan di tengah-tengah bahagian mukanya. Sekarang kita akan melekatkan kedua-dua belah telinganya. Kemudian kita akan menampalkan kedua belah tangannya. Telah pun siap. Matanya lah kawan-kawan. Kita bentukkan matanya menjadi bulat. Inilah dia mata yang telah Farah siapkan. Sekarang, kita akan melekatkan kedua-dua matanya. Inilah dia beruang yang Farah katakan kat kawan-kawan tu. Mudah kan kawan-kawan? Buat di dalam 5 minit sahaja. Kalau Farah boleh buat, kawan-kawan mesti boleh buat. Jangan lupa mencuba ya. Jumpa lagi. Orang naik memasuk kuda dipacu udara sekali. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Nyenyet. Ni menyanyi ke atau membising? Ini bersyair lah. Bersyair. Nyenyet.
Awak ni kan mengganggu jiran sebelah lah. Tak baik macam tu. Tak apalah. Mereka-mereka tu bukan marah. Nenek, mana boleh macam tu? Kita mesti menghormati jiran kita. Tak Nenek, dengar ni. Cuaca gelap semakin redup. Masakan boleh kembali terang. Budi bahasa amalan hidup barulah kekal di mati orang. Budi bahasa amalan hidup barulah kekal di mati orang. Nenek, bila kita bersuara kuat dan membuat bising, nanti mengganggu jiran-jiran kita. Nanti ada anak kecil dan sahabat-sahabat yang tua. Dia tak boleh tidur siang. Nanti mereka akan bergaduh dengan Nenek. Nanti Nenek tak ada kawan. Nenek tak suka kalau tak ada kawan. Kalau tak suka, jangan buat lagi ya. Sayang Nenek. Semut. Kita dah sampai di hujung rancangan lah. Minggu depan tetamu sahabat kita adalah yang boleh baca jampi. Hebat tu. Jangan lupa bertemu dengan kami di rancangan pada hari dan waktu yang sama minggu depan. Jumpa lagi. Lihat dan dengar hai ini cerita, moga menjadi santapan jiwa. Banyak pengajaran yang kita terima, jadi pedoman di hari muka. Hormat menghormati haruslah ada, tanamkan semangat sayang negara. Warisan bangsa jangan dilupa.